yang apa orang cakap, yang sekarang ni pun masih lagi berjalan, kerana kita masih ada lagi kempen untuk trade in hot spring, dapat rebate sebanyak RM300 ya. So bersempena dengan itu kita adakan kempen Jom Panaskan Pasaran dengan Waterlife Hot Spring. Tempoh kempen daripada 16 September yang lalu, iaitu pada Hari Malaysia, sehingga 30 hari bulan September, iaitu pada hari Jumaat lepas. Dan setelah dinilai ramai yang apa orang cakap, ramai yang buat posting, dan juga apa orang cakap, ramai kali ni saya tengok ramai belas-belas orang yang buat posting berkaitan dengan Waterlife Hot Spring dan menggunakan hashtag EBLC10 ya. Dan pada hari ini kita telah memilih 3 orang pemenang, yang mana tiga-tiga pemenang kali ini dimaklumkan bahawa hari ini kita bagi cuma hadiah sagu hati, kerana tiada siapa yang mencapai untuk hadiah pertama, iaitu syarat utama dia kena ada at least 100 like. Okey. So untuk pemenang yang pertama, tahniah kepada Cik Madi Mong, yang mana beliau banyak buat posting dalam FB, dan beliau telah berjaya memenangi CNI Shodoku. Tahniah kepada Cik Madi. Nanti PM saya detail untuk kita uruskan voucher hadiah. Okey, pemenang sagu hati yang kedua, tahniah kepada Cik Stephanie Jam. Cik Stephanie Jam daripada Miri juga memenangi 1 botol Shodoku 500 ml. Okey, dan yang ketiga, tahniah kepada Cik Sita Subramani, juga pemenang sagu hati yang berjaya mendapat 1 botol Shodoku 500 ml. Okey, tahniah kepada tiga-tiga pemenang, dan anda boleh PM saya untuk urusan hadiah, untuk pemberian voucher dalam waktu yang terdekat ni. Kalau boleh besok ke hari ni ke, boleh PM saya. Okey, tahniah sekali lagi kepada anda bertiga, dan juga tahniah kepada semua peserta-peserta yang telah menyertai kempen Jom Panaskan Pasaran dengan Waterlife Hot Spring ni. Anda semua memang luar biasa baik, terbaik. Okey, so teruskan berkempen, teruskan banyakkan buat posting berkenaan dengan Hot Spring lagi, kerana sekarang ni masih lagi berlangsung kempen trade-in Waterlife, yang mana boleh mendapat penjimatan sebanyak RM300 ya, sehingga 31 Oktober 2020. So masa ada lebih kurang dalam 25 hari lagi. So banyakkan posting berkenaan dengan Waterlife Hot Spring di dalam Facebook anda, dalam sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Okey, so saya pun tak nak ambil masa yang panjang pada hari ini, sebab hari ini topik dia memang menarik, iaitu berkaitan dengan CAP, Pelan Pencapaian CNI, yang mana sebentar nanti Mr. Tinesh bersama-sama kita, iaitu pengurus pembangunan perniagaan dan rakan niaga, beliau akan berkongsikan dengan anda tentang bagaimana untuk capai bonus prestasi, berapa peringkat yang ada dan sebagainya, macam mana kiraannya. Sebab tu kita nak anda ada pen, kertas dan juga kalkulator untuk anda buat kiraan bersama-sama dengan beliau. Okey, dan juga yang mana belum dapat jadi AM lagi ataupun pengurus agensi, so ini adalah peluang anda untuk tahu dengan lebih lanjut macam mana untuk naik pangkat, macam mana untuk capai pangkat tersebut. Okey, jadi dengan itu saya tidak ingin melengahkan masa lagi. Dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput pengurus pembangunan perniagaan dan rakan niaga, Mr. Tinesh. Dipersilakan. Alright. Okay, thank you. Pengacara majlis, Cik Rizwan, rakan sekerja saya, dan juga selamat sejahtera dan selamat malam kepada para CBO yang saya hormati, dan juga saya nampak sifu-sifu saya ada double diamond, dapat double diamond Kak Siti Rawan, double diamond Haji Ramli Jack, Kak Fatimah. Okay, so semua adalah sifu-sifu saya. Jadi selamat sejahtera dan juga tahniah anda datang pada malam ini untuk CAP workshop untuk yang level kedua. Jadi kita telah berjaya melepasi level pertama. Yang ini adalah level kedua, siri kedua, bagaimana kita nak buat pengiraan. Jadi untuk itu, siapa di sini tak suka kira? Siapa di sini tak suka kalkulator, tak suka tekan-tekan, darab, bahagi, tambah, tolak, semua tak suka?
Saya tak nampak angkat tangan. Siapa tak suka? Cik Borhan, suka kira-kira? Cik Madi, Cik Madi mesti suka kira-kira. Cik Nazari suka kira-kira. Kak Wan tak payah guna kalkulator, guna minda saja boleh. Okey, sudah lama dengan pengalaman dengan CNI dengan plan. Okey, Kak Wan siap ada kalkulator dia. Tu tahniah itu Double Diamond semangat walaupun dah berapa tahun dengan CNI masih sudah ada dengan kalkulator, siap tunjuk kalkulator Alright, tahniah. Alright. Jadi sesiapa yang tak suka pengiraan, okey, minta maaf untuk 1 jam ini kita akan pergi kepada kira-kira. Right, sekiranya anda susah nak berteruskan nak follow dengan ini, tak apa. Okey, anda cuba menghayati ataupun mendapat sebanyak input yang boleh dan anda boleh refer kepada regional PIC anda ataupun anda boleh contact saya bila-bila anda free, anda boleh contact saya. Alright. Jadi saya ambil yang pertama sebagai ulang kaji daripada kita punya siri yang pertama level 1 Okey, untuk level 2 ni kita ada 2 topik seperti yang Encik Rizwan kata tadi. Yang 2 topik itu adalah satu, bagaimana pengiraan bonus prestasi. Okey, selepas nak jadi CBO, bonus pertama yang CBO belum AM layak dapat adalah bonus prestasi dan bagaimana pengiraannya dan bagaimana seorang CBO boleh capai agency manager, pengurus agensi. Okey, itu yang 2 topik yang kita nak fokus pada malam ini. Alright. Jadi saya bagi masa dalam setengah jam untuk setiap topik. Sekiranya dia akan lebih sikit, minta maaf awal-awal dah minta maaf. Alright. Jadi untuk sesi yang ulang kaji, seperti yang anda tahu dalam siri pertama level 1 kita dah kata kita punya manfaat, kita ada 9 manfaat di mana kita punya total payout adalah 62.5% dari BV dari bonus value alright. Dan juga pada kelas yang sebelum ini kita juga ada share CNI telah menawarkan 3 tabung kereta 3 tabung kereta. Alright, tabung kereta yang pertama, masih ingat tak kalian tabung kereta yang pertama? Siapa ingat lagi? Boleh chat dalam chat box. Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Jessica Mujan. Dia ingat berapa? Tabung kereta yang pertama berapa? Okey, tabung kereta yang pertama adalah 300,000, bernilai 300,000. Bagus Sita bagus 300,000. Okey, tabung kereta yang kedua 400,000. Dari mana tabung kereta yang ketiga 500,000 Alright. Jadi sebagai kereta saja syarikat telah menawarkan 1.2 million. Dan juga kita juga ada cerita 3 aset menawarkan 3 tabung aset. Yang pertama 900,000, yang kedua 1.2 million dan yang ketiga 1.5 million. Jadi sebagai aset sahaja kita telah menawarkan 3.6 million 3.6 million. Okey, ini sebagai ulang kaji Okey, apa yang kita telah go through pada sesi kelas yang sebelum ini. Alright, dan juga yang terakhir sekali kita set untuk seorang CBO kelayakan bonus adalah 100 PSPV untuk kelayakan bonus prestasi adalah 100 PSPV. Di mana untuk kelayakan differential sekiranya ada perbezaan sekiranya ada perbezaan untuk nak melayakkan diri anda untuk dapatkan perbezaan ini, pastikan anda ada 200 PSPV. Ini yang sangat penting tips sangat penting untuk bonus prestasi ini. Okey, mari kita masuk ke level kedua. Okey, apa yang menantikan untuk anda semua untuk level kedua adalah kita nak mengupas bagaimana bonus prestasi. Apa tu 22% campur 2%. Jadi kita bayar, pembayaran kita adalah sehingga 22 campur 2%. Nanti saya akan cerita apa tu 22% dan apa tu tambahan 2% tu apa. Alright. Untuk bonus prestasi ini siapa layak? Semua CBO. Semua CBO CNI Business Owner yang ada 100 PSPV mereka layak. Okey, tak kira pangkat semua CBO akan layak Alright.
Okey, bonus prestasi ni dia ada dia punya objektif. Kenapa bonus prestasi ni? Kita setiap bonus kita ada objektif dia. Yang pertama adalah untuk menggalakkan untuk menggalakkan lebih banyak penggunaan produk Sienna. Jadi maksudnya anda boleh guna pakai lebih banyak produk Sienna ataupun boleh buat jualan juga, jualan sendiri. Okey, untuk mengalahkan lebih penajaan, anda boleh buat penajahan yang lebihan supaya benda ini akan membantu anda dalam bonus prestasi. Kenapa upline anda mengatakan buat penajaan, syarikat mengatakan buat penajaan, benda itu akan membantu anda dalam bonus prestasi juga. Dan juga yang tiga adalah untuk mengalahkan jualan sendiri yang lebih tinggi. Okey, nanti saya ada contoh bagaimana jualan tinggi ini akan membantu anda supaya anda boleh menguasai bonus prestasi ini. Alright, dan juga membina kumpulan sendiri, jualan kumpulan sendiri yang lebih tinggi, PGPV. Tadi sebelum ni ada kata PGPV, Personal Group PV. Anda, bagaimana anda boleh meningkatkan dengan penajaan, dengan penjualan sendiri, bagaimana anda boleh meningkatkan dalam menguasai bonus prestasi ini. Alright. Jadi kalian, untuk bonus prestasi ini, saya nak anda tumpukan perhatian dekat carta ataupun table yang nanti saya nak tunjukkan di sini. Alright, jadi semua CBO berpeluang menikmati bonus prestasi sehingga 22%. Tidak mengira pangkat, tidak mengira generasi, anda layak untuk prestasi sehingga 22%. Jadi bagaimana? Jadi saya nak anda ingatkan jadual ini, bagaimana dia akan bermula. Okey, kita akan pergi kepada PGPV. CBO PGPV masing-masing. Masih ingat ini PGPV. Sekiranya PGPV anda dalam lingkungan 100 hingga 199, maka peratusan anda adalah 10%. 10%. Untuk peringkat 200 hingga 999, 12%. Saya tidak tahu PGPV anda masing-masing. Sekiranya saya pasti anda tahu PGPV anda masing-masing, jadi anda boleh ingatkan berapa peratus kelayakan anda di sini. Alright. 1000 hingga 199, 14%. 2000 hingga 299, 16%. 3000 hingga 5999, 18%. 6000 dan ke atas adalah 22%. Bagaimana nak ingat kalian? Okey, bagaimana nak ingat? Senang. 100 PV bersamaan dengan 10%. Okey? Tambahan setiap peringkat you tambah 2%. Untuk 12% dia kena ada 200. Okey? Hanya dua tier ini saja kita guna dalam ratusan. 100 PV dengan 200 PV. 200 PV adalah 12%, 100 PV adalah 10%. Selepas itu dia akan jadi 1000. Jadi 1000 PV sudah 14%. Selepas 1000 pergi 2000. 2000 sudah 16%. Selepas 2000 tambah lagi 1000. 3000 dan jadikan dia 18%. Dan selepas 3000 you kena double up. Tak boleh tambah 1000 jadikan 4000. Alright, jadi double up 6000 jadikan dia 22%. Encik Tinis, ada pertengahan 18 hingga 22. Tengah-tengah 20 tu missing. Typo error tak? Nanti saya akan tunjukkan di mana hilangnya peratus. Yang 20% tu mana hilang. Alright. Jadi jadual ini sangat penting untuk anda. Anda kena ingatkan jadual ini. Di mana prestasi anda, di mana peratusan anda. Okay, jadual ini yang sangat penting untuk bonus prestasi. Alright. Okey, jadi minimum 100 PV anda akan layak untuk bonus. Jadi sekiranya PGPV anda 100, maka anda dapat 10%. Alright, minimum. Alright. Dan yang kedua, seperti yang saya kata, kelayakan untuk perbezaan. Perbezaan differential. Sekiranya ada, tidak semestinya ada differential untuk semua orang. Sekiranya ada, untuk menikmati differential benefit, manfaat daripada differential tu, perbezaan tu, pastikan anda ada minimum 200 PSPV. Sangat penting. Alright. Mungkin sekiranya saya laju, mungkin anda boleh type dalam ruangan chat. Saya go through ruangan chat, anda boleh type slow sikit, saya akan slow sikit. Sekiranya saya laju. Alright. So far okey tak? Boleh follow? Cik Nazari?
Boleh Alright, thank you. Okay. Ini yang kelebihan, hak keistimewaan, ni privilege. Sesiapa AM dan ke atas memang anda luar biasa. Yang belum naik AM, cepat-cepat naik AM. Ini yang sangat penting di sini. Walaupun bonus prestasi kita katakan untuk semua CBO, tak kira CBO sampai Crown Diamond, tetapi ada juga keistimewaan untuk agency manager dan ke atas. Okey, apakah keistimewaannya? Tadi saya dah kata 18 pertengahan 18 dengan 22. Tengah-tengah itu 20% tu missing. Okey, mana pergi 20% tu Alright. Yang ini adalah untuk agency manager dan ke atas sahaja. Okey. Jadi agency manager dan ke atas sekiranya PGPV anda 4,000 hingga 599. Maka bonus perbezaan bonus prestasi anda di peringkat 20%, 18 campur 2, 20%. Ini yang campur 2 tu, kenapa saya kata campur 2 tu? Inilah campur 2. Alright. Jadi sekiranya seorang CBO yang belum AM, dia sudah ada PGPV 4,000, maka peratusan dia adalah masih 18%, bukan lagi 18 campur 2. Yang ini adalah untuk hak keistimewaan pengurus agensi. Okey, bukan saja itu, kita juga ada lagi satu peringkat 7,000 PV. Sekiranya pengurus agensi yang ada 7,000 PV dan ke atas, maka peringkat anda adalah 22 campur 2, 24%. Jadi sebab tu kita kata bonus prestasi kita adalah sehingga 22 hingga campur 2%. Jadi jumlahnya 24%. Alright. Okey. Okey, ini dah kata. Okey, dan yang penting lagi satu, dia punya BV. Okey, setiap poin BV dalam pengiraan bonus prestasi ini sahaja bersamaan dengan RM1. Contohnya selepas pengiraan akan tukar pergi dekat poin, 1 poin bersamaan dengan RM1. 1 poin RM1. Alright. Sekarang soalannya berbunyi, berapa peratus bonus prestasi untuk 1,000 PGPV? Okey, saya nak anda semua type di ruangan chat. Untuk 1,000 PGPV, berapa peratus? Cepat. Okey, ada jawapan? Okey, siapa lagi? Nak cuba? Okey, Jen Hazari, Nesh, Syafiq, Sita. Okey. Lois, 4%. Oh, mungkin salah type. Okey, 14. Alright. Jadi jawapannya betul 14%. Jadi kalian sangat penting carta itu. Carta itu 100 PV adalah 10%, 200 PGPV adalah 12%. Selepas itu 1,000 14, 2,016, 3,018. Selepas 3,000 sekiranya AM pergi 4,000 untuk 18 campur 2 dan juga 6,000 untuk 22 untuk kesemua orang dan AM 7,000 untuk 22 campur 2. Alright. Soalan seterusnya. Berapa peratus bonus prestasi untuk CBO bukan AM? Ini bukan AM yang mempunyai 5,000 PGPV. Jawapannya 18. Oh, tahniah, ini semua anak murid sangat hebat. Okey, 18%. Alright. Bagus. So 18% sekiranya bukan AM. Berapa peratus bonus prestasi untuk CBO AM? Sekiranya AM ada 5,000 PGPV. Berapa peratus kalian? Okey, Muhammad Iskandar 20%. Lois Lucas 20%. Sita 18 campur 2. Bagus, betul 18 campur 2. Okey, Haji Ramli 20%. Betul. Alright, 20% adalah jawapannya. Okey, tahniah. Anda telah berjaya dalam sesi ini, dalam peringkat pertama anda telah berjaya. Okey, right. Sekarang kita pergi pula pengiraan. Okey, right. Jadi sebelum pergi kepada pengiraan, saya nak anda tahu sedikit info sekiranya CBO baru. Alright. Untuk performance bonus kita kata ada PASAP. Okey, PASAP tu apa tu PASAP?
kita kata kelayakan bonus adalah 100 PSPV. Sekiranya bukan semua orang yang anda menaja buat 100 PSPV. Ada orang buat 10 PV, ada orang buat 20 PV, ada orang buat 5 PV. Okey, apa akan berlaku sekiranya mereka adalah bawah 100 PSPV sekiranya mereka adalah level 1 katakan 50 PV untuk contoh ini 50 PV. Apa akan berlaku kepada 50 PV ini? PGPV dia masih 50 tetapi dia akan pergi kepada PGPV CBO U adalah 250. Jadi yang 50 ni akan dikira untuk peringkat CBOU, peringkat CBOU akan pasar kepada upline yang terdekat yang layak yang ada layak 100 PV dia punya kelayakan. Okey, dan juga ada compress up. Okey, apa tu compress up? Okey, level 1 L1 tidak semestinya direct penajaan direct downline anda. Contohnya okey, sekiranya anda ada U, anda A, lepas tu ada B. Tetapi kita tengok B. B ada 200 PV. A akan pasak pergi dekat U. Jadi B adalah level pertama anda. Jadi sekiranya di sini saya nak mengemukakan sesiapa kelayakan 100 PV-nya tidak capai, jadi PV itu tidak akan rugi, akan pasak pergi kepada upline, pasak pergi kepada upline. Alright. Okey. Table ni masih ingat table ni 10, 12, 14, 16, 18 dengan 22 untuk bukan AM untuk bukan AM. Alright, langkah pengiraan. Okey, bagaimana langkah pengiraan? Saya bagi anda step yang sangat senang. Okey. Jadi ini sebagai tip bagaimana anda boleh kira sendiri Alright. Contoh, langkah pertama adalah tiap peratus bonus prestasi anda. Anda kena tahu di manakah bonus prestasi peringkat anda pertama. Bagaimana anda nak tahu? Daripada PGPV. Sekiranya anda PGPV 3000, peringkat anda adalah 18%. PGPV anda 1000, peringkat anda adalah 14%. Okey, alright. Yang kedua, anda kena tahu adalah sekiranya anda ada downline sekiranya anda sudah ada downline, anda kena tengok tiap peratus bonus prestasi generasi pertama anda. Maksudnya generasi pertama level 1 anda, generasi pertama anda berapa dia punya bonus prestasi dia. Okey, itu anda kena tahu langkah kedua. Okey. Dan langkah ketiga adalah perbezaan peratus sekiranya ada. Contoh downline anda anda adalah di peringkat 1000 hingga 1999, peringkat 14%. Di mana downline anda pun di peringkat yang sama. Jadi tiada perbezaan Alright. Ini yang 3 langkah, kita nak guna 3 langkah ini untuk buat pengiraan Alright. Jadi anda boleh hafal 3 langkah ini. Okey. Untuk pengiraan yang pertama, anda boleh cuba pengiraan yang pertama. Semua dah ada kertas, pen, pensel dengan kalkulator. Alright. Okey, CBOU anda U ada 200 PSPV, PSPV dia 200. A ada 100 PSPV. Jadi dua-dua pun layak untuk bonus prestasi bonus prestasi. Alright. Tapi U layak untuk bonus prestasi dan juga layak untuk perbezaan. Sekiranya ada. Alright. Jadi PGPV, kita tengok PGPV untuk A adalah 100 PGPV dan andaian 1 PV bersamaan dengan 1 BV untuk senangkan pengiraan kita. Alright, 1 PV bersama dengan 1 BV. Alright. Jadi PGPV untuk U adalah 300 dan PGPV pun 300. Okey, kita pergi langkah yang pertama. Langkah pertama. Tiap peringkat bonus prestasi anda 300 PV. 300 PV adalah di peringkat 12%. Betul? Betul tak? Okey. Okey. Langkah kedua, tiap peratus bonus prestasi generasi pertama anda. Generasi pertama anda berapa? 10%. Dia punya PGPV adalah 100 PGPV. Jadi 10%. Langkah ketiga.
Perbezaan peratus sekiranya ada. Ada perbezaan tak? Yes. Anda di peringkat 12 di mana generasi pertama anda di peringkat 10. Jadi perbezaannya adalah 2%. Jadi anda dapat manfaat. Kenapa yang ini kalian anda buat penajaan kenapa anda buat penajaan? Anda nak buat perniagaan ini. Bila anda nak buat perniagaan ini mesti ada manfaat mesti ada faedah-faedah tertentu. Jadi untuk bonus prestasi ini perbezaan peringkat peratusan ini adalah manfaat kepada upline manfaat kepada upline. Saya tidak boleh guna perkataan overriding. Yang ini bukan cara pengiraan overriding. Sebab tu saya tak boleh guna perkataan overriding. Alright. Kalau perkataan sebenarnya adalah perbezaan peratusan antara anda dan juga downline generasi anda, itu adalah yang tepat yang tepat. Alright. Jadi saya guna perkataan manfaat, maksudnya anda fahamlah yang itu adalah overriding daripada downline anda. Jadi kita tak boleh guna perkataan overriding. Alright. Okey, pengiraan bonus prestasi bagaimana? Selepas anda dah tahu bonus prestasi tier anda adalah 12%, maka anda boleh nampak saya punya apa yang ini mouse dekat sini PSBV, personal BV. Personal BV bonus value anda darab dengan bonus prestasi yang anda layak, peringkat bonus prestasi yang anda layak. Contoh di sini adalah bonus prestasi anda, personal sales anda adalah 200 dan anda di peringkat 12, maka 12 darab dengan 200, 24 poin, 24 mata. Tadi saya dah kata satu mata bersama dengan RM1, maka RM24, RM24. Yang kedua, daripada downline, sekarang kita sudah ada perbezaan. Jadi untuk downline kita tengok PGBV PGBV dia. Bukan PSBV PGBV dia. Okey. Okey, suara robot sangkut-sangkut. Alamak. Okey, boleh dengar? Boleh dengar clear ataupun masih suara robot? Mungkin Rizwan boleh bantu saya? Clear. Clear. Okay, right. Thank you. Alright. Jadi 200 PV adalah 12%, maka 24 mata berdarab dengan RM1, RM24. Daripada A, downline U, daripada downline A ini dapat RM2, maka jumlahnya adalah RM26. Yang ini adalah simple calculation untuk anda senang nak fahamkan. Kita ada 3 step. Cari peratus peringkat sendiri, cari peringkat generasi yang pertama, cari ada tak perbezaan antara you dengan downline you generasi pertama. Sekiranya ada dan boleh buat pengiraan. Contoh kedua, contoh kedua. Anda buat jualan banyak. Sekarang ada promosi, pelbagai-bagai promosi, ada tawaran, promosi bulanan, ada WSP, ada banyak tawaran ada. Dan sangat laku sekarang wabak COVID ni sangat laku kita punya produk kesihatan. Personal sales memang luar biasa untuk CBO anda semua, memang luar biasa personal sales anda. Okey, alright. Katakan contoh CBO you, personal sales dia 6,000 PSPV dia 6,000. Jadi PSBV pun 6,000. Downline generasi pertama A 1,000. Jadi PGPV kita tengok 7,000 PGPV. Alright. Jadi berapa peratus? Okey, langkah pengiraan. Yang pertama, bonus prestasi anda adalah 7,000 adalah 22%. Okey, 22%. Sekarang saya nak tanya soalan. Kenapa you di peringkat 22%? Siapa tahu jawapan? Sila type di ruangan chat. Kenapa you hanya dapat 22%? Kan 7,000 boleh buat 24 kan? Kenapa yang ini 22%? Sebab CBO. Okey. Alright. Lain belum AM, betul Alright. Saya pun dah ada tulis di sana pengiraan bonus bukan AM Yang ini belum AM. Sebab tu walaupun you ada 7,000, 8,000, 9,000 prestasi yang
sangat tinggi anda boleh pergi adalah 22%. Okey, yang langkah kedua, generasi pertama anda 14%, 14%. Okey, perbezaan 22 tolak 14, 8% anda boleh dapat manfaat daripada downline ini adalah 8%. Okey, jom kita kira 8%. Alright, first kena kira personal BV anda, Jadi 6,000 PSBV darah dengan 22%, maka 1,320 mata. 1,320 mata darab dengan RM1. Jadi RM1,320. Okey. Daripada downline punya adalah PGPV dia 1,000. Anda boleh buat differential perbezaannya 8%. Jadi 80 mata. Jadi RM80. Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM1,400. Okey, yang ini kalian ini anak tanya. Jadi ada orang kata tak nak buat personal sales. Okey, ada orang kata buat personal sales. Jadi terpulang kepada anda. Saya dah tunjuk dekat sini sekiranya personal sales anda setinggi yang anda boleh pergi, maka manfaat anda di sana adalah sangat-sangat tinggi. Anda boleh nampak di sini 6,000 PSBV, 6,000 sales personal, maka sudah dapat 22%. Berapa ringgit? RM1,320. Banyak ni, RM1,320. Ini hanya adalah bonus prestasi untuk bukan AM. Kalau AM ada lain-lain, untuk bukan AM hanya bonus prestasi sahaja. Alright. Contoh seterusnya. Okey. Untuk pengiraan AM, AM. Okey. Apa kelebihan? Ada kata tambahan 2%. Alright. Tadi bukan AM, yang ini adalah AM. Jadi 7,000 PV bersama dengan 24%. Jadi 22 campur 2%. Ada orang kata fast track AM ni memang pandai fast track AM Tapi walaupun fast track AM bulan itu anda tak dapat bonus AM. Anda hanya layak untuk bonus prestasi. Okey, fast track AM Alright. Since ada tulis sana fast track AM, jangan buat. Okey. Tier kedua 14. Sekarang anda boleh nampak 24 tolak 14 10%. Tadi 8%, sekarang 10%. Jadi perbezaan, pastikan peringkat anda peringkat yang tertinggi supaya anda dapat perbezaan yang lebih daripada downline generasi pertama anda. Mungkin Wan, need your help. Ada orang conteng dalam skrin. Okay? Okay. Alright, thank you Wan. Okay, pengiraan bonus prestasi. Okay, bagaimana? Anda boleh nampak. Masih 6,000 PSBV, seseorang AM. Ada kata, I sudah AM. I tak perlu buat personal sales yang tinggi. AM buat 300 PV dah cukup. Memang untuk kelayakan 300 PV dah cukup. Tetapi sekiranya PSPV anda tinggi, dapat juga manfaat untuk yang produktiviti anda. Alright. Dekat sini anda boleh nampak 6,000 darah dengan 24%, 1,440 mata darah dengan RM1, dan juga daripada downline 10% overriding, tak boleh kata overriding pula. Alright, 10% manfaat differential benefit perbezaan 100 mata, jadi RM100. 1,540 untuk AM. Alright. Sekarang kita pergi bagaimana pembinaan rangkaian. Okey, tadi saya kata hanya satu kaki. Bagaimana pengiraan pembinaan rangkaian? Ada dua kaki. Bagaimana ia akan membantu anda dalam pengiraan bonus prestasi dan juga yang akan datang bonus-bonus yang lain. Saya akan ambil ini sebagai satu case study, satu contoh untuk bonus-bonus yang akan datang. Alright. Untuk hari ini bonus prestasi saja. So far boleh follow tak? Takut ni. So far boleh follow? Mungkin boleh type follow dekat chat box. Boleh. Okay, right. Boleh alright. Thank you. Okay. PGPV untuk A adalah 1,000.
PGPV pun 1000, untuk B pun sama, di mana PGPV untuk U adalah 3000. Jadi A campur B campur U adalah 3000. Alright. Jadi langkah pengiraan yang pertama, peringkat. Yang ini bukan AM. Jadi peringkat adalah 18%. Di sini disebabkan oleh ada dua kaki. Dua-dua pun generasi pertama, A dengan B. Kita kena cari untuk A adalah 14%, B adalah 14%. Ada dua kaki. Alright, perbezaan daripada U dengan A adalah 4%, dari U dengan B adalah 4%. Masing-masing 4%. Alright. Jadi sekarang kita pergi untuk pengiraan. First, kita kira untuk personal sales masing-masing sendiri. Jadi U, personal BV dia 1000, larat dengan 18, jadi 180 mata dan RM180. Alright. Daripada A manfaatnya, perbezaan manfaat daripada A 40 mata, RM40. Daripada B pun RM40. Jadi jumlah keseluruhannya RM260. Okey, yang ini adalah daripada dua kaki yang berbeza. Kita pergi lagi satu tahap. 3 kaki pula sekarang. Sekarang 3 kaki. Okey. 3 kaki ini anda nampak saya letak yang ini A, B, C adalah generasi pertama. Okey. Kenapa saya keluarkan ini kotak yang ini adalah keseluruhan. Keseluruhan dalam rangkaian A. Keseluruhan dalam rangkaian A PGPV masih 1000. Pasal mungkin downline A. Downline A ini dia tidak buat penajaan. Dia tidak buat penajaan. Dia hanya buat personal sale saja 1000. Tetapi kita pergi dekat B. B pula PGPV dia 2000. Jadi personal sales dia 1000, dia ada downline. Mungkin B1, B2, B3, B4. Okey. Keseluruhan rangkaian daripada B adalah 2000 PGPV. Okey, kita pergi dekat C. C personal sales dia 1000, tetapi rangkaian dia, keseluruhan rangkaian C, okey, membawa PGPV 3000 PGPV. Alright. Jadi daripada kaki A you sudah ada 1000, kaki B 2000, kaki C sudah 3000. U personal sales 1000. U ni belum AM. Alright. Jadi U mempunyai PGPV 7000. Okey, kita pergi pengiraan. Jadi dia punya tier adalah peringkat berapa? Peringkat 22%. Okey, peringkat 22%. Downline A. Okey, downline A daripada downline A 14%. Downline B 16%. Downline C 18%. Kita dah mengenal pasti generasi pertama ABC berapa mereka punya peratus. Langkah ketiga adalah perbezaan antara U dengan downline generasi pertama. Okey. Yang pertama A 22 tolak 14. Jadi boleh dapat manfaat dalam 8%. 8% perbezaannya. Daripada B perbezaannya 6%. Daripada C perbezaannya 4%. Pasal C adalah 18%. 18% anda boleh nampak. Jadi pastikan anda di peringkat yang tinggi. Okey, walaupun kaki banyak yang you ada, jadi sekiranya anda PGPV yang tinggi, peringkat tinggi, maka anda boleh dapat manfaat daripada setiap kaki anda. Alright. Kita pergi pengiraan. Okey, bonus prestasi yang pertama personal sales. Personal sales 1000 darah dengan 22%. Maka 220 mata dari RM220. Daripada A, kaki A, keseluruhan kaki A adalah 1000 PGBV. Anda boleh nampak di sini adalah PGBV. Keseluruhannya adalah 1000. Maka 8% adalah RM80. Daripada B, 2000 BV. Anda boleh dapat perbezaan 6%, RM120. Daripada C pula 3000. Dapat manfaat perbezaannya dalam 4%. Maka
RM120. Jadi jumlah keseluruhannya dapat RM540 untuk untuk pengiraan untuk you. Alright. Okey. Yang ini carta yang sama, anda boleh nampak semua yang sama. Alright. Tetapi you tidak buat 200 PV. Okey, you hanya buat 100 PSPV. Dalam keadaan macam ni, kaki. Okey, kaki A sudah ada 1000 PV, kaki B sudah ada 2000 PV, kaki C sudah ada 3000 PV. Memang satu rangkaian yang okey, bagus, kuat. Tetapi you pula kata, sorry, saya bulan ini tak dapat buat 200 PV. Dapat buat 100 PV saja, ataupun lupa buat, ataupun tak mau buat. Okey, apa akan berlaku? Apa akan berlaku sekiranya dia tak nak buat? Okey, walaupun anda nampak pengiraan langkah pengiraan masih sama, langkah pengiraan, tetapi you tidak layak untuk kesemua ini. You tidak layak untuk kesemua ini. Kenapa? Kelayakan perbezaan adalah minimum 200 PSPV. Yang itu adalah kelayakan minimum. Jadi dekat dalam contoh yang ini, you tidak ada 200 PV, jadi dia tidak layak. Jadi apa dia akan layak? Dia masih layak 22% atas personal sales sendiri. Okey? Kita tak boleh kata 100 PV bukan ke finish dalam carta 10%. Kalau dia hanya ada 100 PGPV, yes 10%. Dalam keadaan ini dia ada 6000 PGPV. Jadi 6000 PGPV masih 22%, tetapi dia dapat dalam atas personal sales dia sendiri. Okey? Jadi yang ini tak ada, not applicable. Jadi dia tidak layak untuk dapat. Walaupun dia ada kumpulan macam ni, dia hanya dapat RM22. Jadi kalian kenapa yang ini saya tunjuk contoh ini, pastikan anda di sini pastikan ada 200 PSPV minimum, dan CBO yang anda menaja atau prospek-prospek yang anda menaja, galakan mereka pergi buat 200 PSPV. Itu yang sangat penting. Okey. Jadi kelayakan dah cerita panjang baru slide. Okey, right. Jadi kelayakan 100 PSPV dan differential perbezaan untuk layak untuk differential kena ada 200 PSPV. Alright. Ini dia punya jadual. Ini dia punya jadual yang sepenuhnya tadi saya tak tunjuk dia punya kelayakan. Bro, mute. Oh, sorry. Alright. Jadi di sini anda nampak jadual sepenuhnya, anda nampak di sini dia ada personal sales dia punya kelayakan. Jadi yang penting kelayakan untuk bonus prestasi perbezaan pastikan ada 200 PSPV. Alright. Jadi tips saya nak share dengan anda di sini adalah pastikan PSPV minimum 200, dan untuk menguasai bonus prestasi ini PGPV anda, peringkat PGPV anda mesti lebih tinggi berbanding dengan downline generasi pertama anda. Okey, kalau downline anda 12%, pastikan anda minimum 14. Kalau anda nak dapat manfaat yang lebih tinggi, pastikan anda ada bonus tier peringkat anda adalah 22% ataupun 24%. Jadi pastikan anda di peringkat yang tertinggi supaya anda dapat manfaat yang lebih daripada rangkaian anda masing-masing. Alright. Okey. Okey. Sekarang kita okey, apa tu dia naik AM mungkin nanti saya habiskan slide ni, nanti saya jawab satu persatu nanti. Alright. Kenapa Cik Uzairi tanya dia naik AM? Mana satu Mana satu dia kata dia naik AM? Dalam keadaan macam ni dia AM
Kalau dia itu CBO, fast track lah. Kalau dia itu CBO, fast track lah. Fast track dia promote sebagai AM, tetapi bonus prestasi masih dapat bonus prestasi sahaja. Alright. Anda boleh nampak simbol di sini. So di mana yang ini adalah quiz untuk anda. Alright. Jadi sedia dengan soalan kertas dengan kalkulator. Alright. Soalan pertama. Tier peratus bonus prestasi anda 7,000 PGPV. Okey. Jadi berapa peratus 7,000 PGPV dalam contoh ini berapa peratus dia dapat? Jawapannya. Syafiq dah kata 24, lain. Jessica 24, Sita 22 campur 2, betul? Panggil Khairuniza 22. Okey, ni 22 dia AM AM adalah 22 campur 2. Alright, jadi 24%, 24%. Okey, soalan kedua. Downline generasi pertama yang 1000 PGPV A punya tier peringkat berapa? A tier peringkat berapa? A adalah 1000 PV. Dia peringkat ke berapa? A. Madi? A 14, okey. Muhammad Iskandar 14. Sita 14, betul? 14. Bagaimana dengan B? B adalah 2000 PV. 2000 PGPV di peringkat yang betul 16. 10 at least 16 bukan 14 pasal dia 2000 PV 2000 PV. Dan C pula yang 3000. C yang 3000. C peringkat yang ke 18. Nur Azam 18, betul? Okey, soalan ketiga. Perbezaan peratus sekiranya ada. Okey, perbezaan peratus. Okey, A. Berapa peratus perbezaan daripada U compare dengan A, banding dengan A. U dengan A. Berapa peratus? 24 tolak 14. 10%. Betul? Nur Azam betul, Syafiq betul, Madi betul. B 24 tolak dengan 16 berapa? 24 tolak 16. Rasa Sita you letak 16 tu untuk PGPV 2000. Sekarang kita cari perbezaan U dengan B. 24 tolak dengan 16. Betul, 8. Alright, yang seterusnya 24 tolak dengan 18. Perbezaan antara U dengan C. 6, betul. Alright. Sekarang untuk pengiraan bonus prestasi. Okey, sekarang yang langkah yang keempat ni. First, anda kena kira personal sales untuk U. Okey, berapa personal sales untuk U? Berapa nilai personal sales untuk U? Anda boleh type. Muhammad Iskandar, berapa dia punya ringgit? Ya, bukan 1000, 1000 darab dengan 24%. Jawapannya adalah 240 mata. 240 mata bersama dengan RM240. Betul? RM20 RM240. Tanya. Yang kedua, you dapat dari A. Berapa duit you dapat dari A? Tolong kira. A 100. Kenapa 100? Disebabkan 10%, 10%. Daripada A. A adalah 1000 darab dengan 10%, dia punya perbezaannya 10%, jadi dapat RM100. Ya, betul? Betul Encik Iskandar, betul? Alright, daripada B. Daripada B.
daripada B. Dia manfaat dia perbezannya adalah 8%. Jadi berapa dia dapat? Nur Azam 160, Skandar 160. Okey, jadi macam mana dapat? 2000 PGBV darab dengan 8%, jadi RM160. Daripada C 6%. C sudah ada berapa? 3000 BV. RM180. Okey, semua anak murid pandai. 3000 darab dengan 6%, RM180. Dan jumlah keseluruhannya adalah RM680. Jadi saya harap kalian dapat bersama dengan saya dalam pengiraan ini. Alright. Okey, so far pengiraan okey, boleh ikut pengiraan boleh? Ini anak. Okey. Kalela cakap okey. Cik Borhan. Haji ada, Haji. Okey kawan, saya okey, semua okey. Alright. Alright. Jadi sekiranya dah okey, kita dah habis. Jadi dengan ini kita dah habis kita punya sesi pertama. Sesi pertama untuk bagaimana bonus prestasi di peringkat bonus prestasi dan bagaimana pengiraan bonus prestasi. Okey, jadi anda sudah menguasai bonus prestasi. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh berurusan dengan regional PIC ataupun boleh berkomunikasi dengan saya. Alright. Okey, sekarang kita pergi subtopik yang kedua. Subtopik yang kedua, bagaimana capai pengurus agensi. Seperti yang saya kata dalam kelas yang sebelum ini, untuk perniagaan CNI ini, okey, kelebihan. Jadi bisnes anda akan bermula sekiranya anda sudah capai pengurus agensi, baru bisnes anda akan bermula. Okey, di mana banyak manfaat ada di peringkat pengurus agensi dan ke atas. Jadi kita punya langkah pertama sebagai pengurus agensi, bagaimana nak jadi pengurus agensi. Alright. Jadi semua sedia? Boleh? Halo, boleh? Mungkin kalau boleh type. Boleh? Alright, okey. Zairi kata boleh Alright, thank you. Okey, jadi kenaikan pangkat pengurus agensi. Kita ada 3 kaedah. Okey. Yang pertama adalah dengan cara konsisten, dengan cara konsisten. Kedua, akumulatif. Ketiga adalah fast track. Jadi anda boleh pilih mana-mana cara anda okey, anda suka, anda boleh buat dan anda boleh pilih. Okey? Kita tak boleh kata cara ini betul, cara ini tak betul. Kita tak boleh kata yang ini lagi bagus, tak ada. Ini terpulang kepada CBO masing-masing dan anda boleh berkomunikasi dengan upline anda masing-masing bagaimana dalam 3 kaedah ini anda boleh pilih konsisten, akumulatif ataupun fast track. Jadi saya akan ceritakan bagaimana dengan cara konsisten, okey, akumulatif dengan fast track. Tiga-tiga saya akan mengupas bagaimana dia punya peningkatan, kenaikan pangkat dan supaya anda dapat lagi memahami cara kaedah ini. Alright. Yang pertama adalah pengurus agensi dengan cara konsisten. Dengan cara konsisten sekiranya anda perhatikan di sini kita ada 3000 tracking AM point. Okey, apa tu 3000 tracking AM point? Tiba-tiba PGPV tukar jadi tracking AM point. Okey. Jadi kalian untuk cara konsisten ini 3000 PGPV adalah bersama dengan 3000 tracking AM point. Anda tak perlu risau, 3000 PGPV adalah bersama dengan 3000 tracking AM point. Alright. Jadi untuk kenaikan pangkat sahaja, pangkat AM sahaja, kita akan gunakan terminologi tracking AM point. Terminologi tracking AM point untuk kenaikan pangkat AM sahaja. Alright. Jadi dia punya kriteria adalah dalam 1 bulan yang pertama, alright, first CBO, dia punya prerequisite personal sales mesti 200 PSPV dan PGPV kena 3000, first CBO yang capai 3000 PGPV. 3000 PGPV bersama dengan 3000 tracking AM point.
Okey, yang ini adalah dalam masa 3 bulan antara 2 bulan. Kita juga ada bagi kelonggaran dalam 1 bulan kelonggaran. 3 bulan dalam masa 4 bulan. Sekiranya seseorang CBO boleh buat 3,000 tracking AM point alright, maka layak kenaikan pangkat agency manager dan juga boleh dapat bonus bonus kepimpinan. Alright. Okey, bagaimana apa itu first CBO? Apa itu first CBO yang mencapai 3,000 tracking AM point? Apa maksud first CBO? Okey, saya bagi satu contoh di sini. Okey, U adalah AM, A, B, C, D adalah bukan AM bukan AM punya CBO CBO yang belum AM. D mencapai D adalah CBO yang pertama capai 3,000 PGPV. Jadi D adalah orang yang layak dapat 3,000 tracking AM point. Okey, saya ulangi lagi sekali. Dalam contoh yang ini A, B, C, D. 4 orang ini adalah CBO bukan AM, U adalah AM. Anda boleh nampak dia punya network di sini dalam contoh ini bawah D ada banyak, D menaja ramai orang, masing-masing buat 200 PV, maka D adalah CBO yang pertama capai 3,000 PGPV. Walaupun C adalah 3,200, kita akan pergi kepada first CBO first CBO yang capai, CBO yang pertama capai 3,000 PGPV. Jadi 3,000 PGPV bersama dengan 3,000 tracking AM point. Okey, 3,000 tracking AM point Alright. Okey, dalam keadaan yang ini adalah jadi D adalah orang yang layak naik untuk AM. Sekiranya dia buat berterusan 3 bulan, jadi D akan jadi AM. D akan jadi AM. Apakah status ABC? Apakah status ABC? Sekiranya D buat benda yang sama dalam 3 bulan yang akan datang, D sudah naik AM. Jadi apakah status ABC? Status ABC adalah CBO. Status ABC adalah masing-masing CBO dan PV daripada personal PV daripada ABC akan dikira sebagai PGPV kepada U. Akan dikira sebagai PGPV kepada U. Jadi untuk ABC yang belum ready nak jadi AM, yang belum ready nak jadi AM, mereka sudah ada satu kaki yang kuat. Contohnya satu kaki yang kuat di mana D adalah satu AM yang boleh buat PGPV 3,000 contohnya. Jadi ABC walaupun CBO dia sudah ada satu kaki AM. Okey. Yang ini mungkin anda kena fokus sikit di sini. Apa akan berlaku kepada ABC ABC Okey, dalam contoh yang sama, kalian contoh yang sama. Okey, saya just cut it short dekat sini. Jadi D ada PGPV bersama dengan 3,000 tracking AM point. Tracking AM point sudah ada 3,000. Jadi D adalah CBO yang pertama. Untuk kenaikan pangkat, since ABC adalah upline kepada D yang belum AM, untuk kenaikan pangkat, apa akan mereka dapat daripada D adalah masing-masing akan dapat 1,500 tracking AM point. Okey. Saya nak anda mungkin hafal 1,500 daripada satu kaki. Okey, maksimum 1,500 tracking AM point daripada satu kaki. Anda tak boleh nampak, oh ini 3,000, 1,500, maka 50% daripada downline. Tidak. Okey, bukan 50%. 1,500. Maksimum 1,500 tracking AM point. Jadi dalam keadaan ini, katakan contoh, ABC masing-masing dia pun nak fight nak pergi AM bersama dengan D pada bulan yang sama. C, apa C kena buat adalah C kena buat lagi satu kaki. Mungkin contoh daripada satu kaki 1,300. Sekarang anda boleh kira 1,300 campur dengan C 200 sudah 1,500 tracking AM point dan dia dapat 1,500 tracking AM point daripada D. Maka C adalah 3,000 tracking AM. Pada bulan yang sama dengan D, dia pun boleh naik sebagai bulan pertama
boleh mencapai bulan pertama. Okey, katakan A pula buat benda yang sama. A pula buat benda yang sama, dia pun boleh dapat tracking AM bersama dengan D pada bulan yang pertama. Alright. B, apa terjadi kepada B? Anda boleh nampak personal sales dia 100. Jadi sekiranya personal sales dia 200 dengan PG tracking AM point dia, tracking AM point dia 3000, maka B boleh dapat tracking AM point pada bulan yang pertama. Jadi dalam contoh ini B hanya 100. Mungkin B adalah CBO user sahaja, bukan nak buat bisnes, CBO user sahaja. Jadi dia tidak dapat naik sebagai tracking AM. Okey. Selepas cerita wording dah keluar, ABCD adalah bukan AM, D CBO pertama capai 3000 PGPV, 3000 tracking AM point. Okey. Alright, anda boleh baca apa yang saya cerita tadi. Alright. Okey, saya ada lagi satu contoh tracking AM. Okey, anda boleh nampak di sini. Kita dah tahu kalau nak naik fast track AM kena ada 6000 PGPV. Naik fast track AM 6000 PGPV. First CBO yang capai 6000 PGPV. Okey, kenapa saya beri contoh di sini? Walaupun D ada 6000 PGPV, tetap ABC akan dapat 1500 tracking AM point sahaja. Okey, di sini saya nak tekan di sini adalah bukan 50% daripada downline yang capai tracking AM ataupun 6000 PV. Jadi maksimum, seperti saya kata, maksimum adalah 1500 tracking AM point. Alright, jadi sama. Okey, di mana anda boleh dapat yang ini adalah anda boleh pergi sekiranya belum AM, anda boleh pergi kepada website ataupun CBC CNI Business Center. Anda boleh pergi dekat PV Performance. Anda boleh tekan dekat tracking AM. Anda boleh tekan dekat tracking AM dan anda boleh nampak, anda boleh pantau sendiri, pantau sendiri kedudukan anda di mana, dan juga sekiranya upline nak bantu, anda boleh juga bantu downline anda di mana kedudukan downline-nya. Okey, kita tengok yang ini sebagai contoh kalian. Kita ambil yang ini sebagai contoh. Anda tengok Ogos dia ada tulis yes. Yes maksudnya dia sudah lepas 3000 tracking AM point. Anda boleh nampak dekat sini bawah TAM point 3000. Bila sudah ada tracking AM point first CBO yang capai 3000, maka warna di sini akan jadi hijau dan ada tulisan yes. Maksudnya 1 bulan sudah lepas. Tik. Tanya. Okey, di mana pergi bulan September, bulan 9 pula. Kita tengok CBO ini sayangnya dia tak dapat tracking AM point. Dia tak dapat tracking AM point 3000. Sebab tu dia ada tulis sini no. No. Okey. Sekiranya CBO ini contoh ini CBO ini dia nak naik AM. Dia ada lagi 2 bulan, di mana bulan Oktober dan bulan November. Seperti yang saya kata, 3 bulan dalam masa 4 bulan. Jadi 3 bulan ni bermula daripada Ogos. Ogos, September, Oktober, November. Okey, ada 4 bulan. Dalam 4 bulan, 3 bulan dia kena buat 3000 tracking AM point. Okey. Okey, sekarang kita pergi cara akumulatif. Okey, cara akumulatif. Alright. Sebelum saya pergi akumulatif, ada Madi ada tanya 1500 PGPV itu tracking sama dengan 3 bulan juga kah? Okey, mungkin saya kurang faham Cik Madi saya terangkan lagi sekali di sini supaya anda boleh dapat. Soalan beliau adalah 1500 PGPV. Itu tracking sama 3 bulan juga kah? Mungkin saya kurang faham punya soalan. Jadi saya lagi sekali mengulangi di sini. Okey, mengulangi di sini. Anda boleh nampak D adalah CBO pertama yang capai 3000 PV. Jadi untuk nak naik pangkat pengurus agensi, kita dalam kaedah konsisten kita perlukan 3000 tracking AM point. Sekiranya downline CBO pertama yang sudah capai 3000, upline yang belum AM, masing-masing akan dapat 1500 tracking AM point. Yang ini untuk
pengiraan pangkat AM sahaja, bukan untuk bonus, bukan untuk apa-apa. Yang ini adalah untuk pengiraan pangkat tracking AM. Jadi sekiranya A dengan C mereka yang ada lebih dari 200 sub, B saya tak nak cerita, A dengan C, mereka kena buat selain daripada 1,500 ini, mereka kena buat lagi satu 1,500. Mungkin dia boleh letak personal sales ataupun mungkin dia boleh letak daripada downline dia yang bukan D, kaki yang lain selain daripada kaki D. Sekiranya dia ada 1,500 PGPV, maka dia akan dapat tracking AM bersama dengan D. Alright, I rasa I dah jawab soalan Madi tadi. Okey, PGP itu betul. Jadi selain daripada D, A dengan C dia kena buat 1,500 PGPV. Betul Cik Madi? A dengan C perlu buat 1,500 PGPV. Bersama dengan D pada bulan yang sama dengan D baru boleh naik pangkat bersama-sama. Bukan bulan ini D buat, bulan depan D tak buat tapi A dengan C pula buat 1,500 saja, tak ada. Pastikan dia ada 3,000 tracking AM point. Alright, jadi saya pergi kepada cara Dinis. ya. Dinis. Halo, ya. Mungkin boleh saya tambah sikit slide yang sebelum itu untuk jawab Adi punya soalan. Adi punya soalan Okey. Okey, ini. Bukan ni, yang ini Okey, ini hanya untuk 2 bulan yang pertama sahaja sebab pada bulan yang ketiga D sudah promoted to AM and with immediate effect. Jadi C dia tak dapat 1,500 dari D sudah. Dan A sama juga, dia tak akan dapat 1,500 tracking AM point dari D. Sebab D pada bulan ketiga, dia sudah break away jadi AM, dia sudah jadi AM, efektif. Ini jawab soalan anda tak, Madi? Thomas, saya ada jawapan ni, ada slide seterusnya. Okey. Okey. Okey, ingat yang lain Okey. Jadi Madi So yang ini adalah untuk 2 bulan seperti yang Thomas kata tadi. Nanti saya ada accumulative dengan konsisten. Apa perbezaan nanti saya ada tunjukkan slide itu, anda boleh nampak mana dia punya promo dan efektif Alright, jadi untuk yang konsisten punya seperti yang Thomas cakap tadi, bulan ketiga D sudah naik sebagai efektif AM Jadi bulan ketiga A dengan C kena buat 3,000 tracking AM. Okey, bulan ketiga A dengan C kena buat 3,000 tracking AM. Bulan ketiga. Bulan pertama dengan bulan kedua boleh buat 1,500 PV, sudah cukup. Okey. Kita pergi dekat kaedah akumulatif. Okey, kaedah akumulatif. 3,000 PGPV yang pertama, bulan pertama boleh kumpul dengan cara akumulatif. Dan bulan seterusnya mesti ada 3,000 tracking AM point. 2 bulan dalam masa 3 bulan. Ini cara akumulatif. Alright, jadi cara akumulatif, saya tunjuk screenshot ni, anda boleh nampak di sini. Sekiranya anda nampak di sini, anda boleh nampak akumulatif PV. Anda boleh nampak di sini akumulatif PV sudah 3,000. Okey. Saya mengatakan di sini 3,000 PGPV yang pertama boleh diguna sebagai bulan pertama, pengiraan untuk bulan pertama untuk kenaikan bulan pangkat AM Alright. Sekiranya anda nampak CBO yang ini, anda nampak dia punya akumulatif sudah ada 3,000. Ogos pun sudah ada 3,900. September sudah 4,800. Oktober, okey, belum ada lagi okey. Katakan contoh September sudah lepas okey. September sudah ada akumulatif 4,800. Jadi, katakan contoh Oktober sekarang hari ini adalah 6 hari bulan 6 hari bulan. CBO ini rasa dengan dia pergi jumpa upline ataupun upline datang jumpa dia. Jadi CBO ini berpotensi untuk naik AM. Okey. Jadi
CBO ini boleh guna kaedah akumulatif. Bagaimana boleh guna kaedah akumulatif? Anda kena pastikan ada akumulatif PV di sini ada 3000 PV minimum 3000 PGPV minimum di sini. Alright. Ini yang sangat penting dekat sini kaedah akumulatif. Alright, dia punya cara. Contoh September dia sudah ada 3000 PGPV akumulatif dia sudah ada tadi dia sudah ada 3000 PGPV akumulatif. Jadi Oktober hari ini adalah 6 hari bulan. Okey. Katakan upline dia dah pergi cerita dan dia pun nak naik AM. Jadi Oktober bulan semasa bulan ini bulan Oktober sebelum 15 hari bulan. Sebelum 15 hari bulan. Jadi 6 hari bulan ni masih okey sebelum 15 hari bulan. First, second, cek bulan sebelumnya ada 3000 PGPV akumulatif tak? Yes, sudah cek, sudah ada 3000 PGPV akumulatif, sudah ada. Step ketiga, tekan butang aktifkan. Yang ini, kenapa kita ada cara akumulatif ini adalah kita tak nak suka-suka semua orang yang dia tak nak naik AM. Kita tak nak emergency AM. Okey, dia bukan nak naik AM, tiba-tiba sudah naik AM. Walaupun dia tak nak buat perniagaan ni. Jadi sekiranya anda rasa anda boleh buat pada bulan Oktober ni, boleh buat perniagaan ni, boleh buat 3000 PV, maka tengok bulan sebelumnya ada 3000 PV akumulatif tak. Sekiranya ada, tekan butang aktif. Mana anda boleh nampak tekan butang aktif? Dalam CBC. Dalam CBC anda boleh nampak. Okey, anda boleh nampak di sini. Okey. Tengok contoh ada anda boleh nampak dekat sini. Sekiranya ada akumulatif 3000 PV, ada warna hijau dekat sini, active accumulation method. Anda kena tekan di sini. Jadi siapa akan tekan? Adakah upline boleh tekan? Tidak boleh. Jadi CBO itu kena tekan. CBO tersebut perlu tekan aktifkan di sini. Alright. Tekan saja tak cukup kalian. Selepas tekan, pastikan bulan Oktober ada 3000 tracking AM point. Pastikan ada 3000 tracking AM point. Maksudnya first CBO yang capai 3000 tracking AM point. Dan November 3000 tracking AM point. Kita bagi masa 2 bulan dalam masa 3 bulan. Dalam cara akumulatif, 3 bulan itu adalah Oktober, November, Disember. Jadi katakan contoh dia dah tekan aktif tetapi Oktober tak lepas, tak apa. November dan Disember ada masa lagi. Katakan Oktober sudah lepas, November tak lepas. Masih ada lagi 1 bulan, Disember masih ada lagi 1 bulan. Alright. Jadi akumulatif versus konsisten. Ini yang tadi saya cerita tadi. Okey, apa perbezaan antara akumulatif dengan konsisten? Kenapa you guna cara konsisten lagi bagus? Kenapa you guna cara akumulatif lagi bagus? Dia ada kelebihan masing-masing. Alright. Jadi untuk akumulatif, kita boleh kata 3000 yang pertama boleh dikumpul dengan cara akumulatif. Senang. Alright. Contoh 3000 PGPV yang pertama, anda boleh guna dengan cara akumulatif. Okey. Tracking AM point dalam masa 2 bulan dalam 4 bulan. Okey, 2 bulan dalam masa 3 bulan. Bulan 2, bulan 3 dengan bulan 4. Dia kena buat 2 bulan dalam masa 3 bulan. Alright. Promote AM. Bulan 3 dia sudah promote AM. Tetapi bulan itu dia akan dapat bonus prestasi sahaja. Dia tidak layak untuk dapat bonus AM. Pasal apa? Dia akan efektif the following month. Okey, dia akan efektif pada bulan 4. Okey, dia akan relate dengan apa yang soalan Cik Madi tadi Kita pergi konsisten. Konsisten tracking AM. Pada bulan ini kena buat tracking AM 3000. Lepas tu bulan 2 pula tracking AM 3000. Bulan 3 pula tracking AM 3000. 3 bulan berturut-turut anda dah buat. Walaupun kita kata 3 bulan dalam masa 4 bulan. Apa akan berlaku adalah promote dan efektif AM. Anda akan promote dan efektif pada bulan yang sama. Maksudnya bulan yang ketiga tu tracking AM yang warna hijau ni beliau akan dapat bonus kepimpinan, leadership bonus dan semua insentif-insentif yang disediakan oleh syarikat untuk pengurus agensi. Yang ini adalah perbandingan antara cara akumulatif dengan konsisten. Jadi sekiranya
cara konsisten yang bulan ketiga 3000 tracking AM. Anda sudah breakaway daripada upline. Sebab itu upline tidak boleh buat 1500 PV untuk Madi dan soalan you tadi. Okey, fast track. Fast track yang ini sangat senang untuk belajar, sangat senang untuk belajar. Jadi bagaimana adalah CBO yang pertama capai 6000 PGPV. CBO yang pertama capai 6000 PGPV dengan PSPV, personal sales dia kena ada 300. Yang ini adalah untuk kaedah fast track. Anda boleh buat dalam kaedah fast track. Okey, ini salah satu contoh. Kaedah fast track ini anda boleh buat dengan pelbagai jenis. Anda boleh jumpa dengan leader anda, beliau leader-leader anda semua memang luar biasa. Dia ada cara masing-masing. Mereka ada cara masing-masing. Boleh buat personal sales sendiri. Boleh menaja 6 orang. Setiap orang buat 6,000, 6,000, 6,000. Sendiri buat 300 pun boleh. Alright. Ataupun dengan cara ini contoh. Ada A buat 1000, B buat 1000, ni buat 1000, D buat 3000. Jadi D jadi tracking AM pada bulan tersebut. U pula naik fast track AM. CBO pertama, U CBO pertama capai PGPV 6000 fast track AM. Tetapi D pula tracking AM. D adalah tracking AM pada bulan tersebut. Disebabkan first CBO yang capai 3000 tracking AM. Ini satu contoh saja kalian. Jadi untuk fast track ini sangat open. Anda boleh buat kaedah macam mana anda nak boleh buat. Jadi pastikan personal sales 300 dengan first CBO yang capai, anda adalah first CBO yang capai 6000 PGPV. Alright. Okey, jadi nak naik AM kita ada cara konsisten, cara accumulative, cara fast track. Jadi terpulang kepada leader dan terpulang kepada CBO masing-masing, kita ada 3 kaedah, tetapi pastikan untuk nak buat perniagaan CNI ini, perniagaannya akan bermula dari pangkat pengurus agensi. Itu yang sangat penting kalian. Jadi pastikan anda naik pangkat AM dulu. Jadi untuk tahun ini pun kita ada sekiranya naik pangkat AM dapat 3 hari 2 malam trip agency manager achievers trip 3 hari 2 malam agency manager achiever trip. Local trip kita ada local trip sini. Alright. Jadi soalannya berapakah tracking AM point yang diperlukan untuk mencapai pangkat agency manager dengan cara konsisten? Cara konsisten berapa tracking AM point perlukan? 3,000. Betul? 3,000 mata 3,000 point kita perlukan 3,000 point. Betul? Ramai start 3,000 betul. Alright. Soalan kedua. Daripada downline CBO yang pertama yang capai 3,000 tracking AM, berapa tracking AM point akan diberi untuk upline CBO bagi pengiraan naik pangkat? Untuk pengiraan naik pangkat berapa? Betul? 1,500 maksimum 1,500 sahaja Alright. Tania, syabas. Yang ketiga, naik pangkat melalui cara akumulatif. CBO pastikan klik butang aktifkan sebelum saya habis baca soalan, jawapannya sudah timbul. Bagus, Tania sebelum 15 hari bulan So yang penting di sini adalah sebelum 15 hari bulan pastikan anda klik aktifkan di sana dan fight untuk naik AM kalau nak guna cara akumulatif. Alright. Jadi itu saja daripada saya dalam malam ini, di mana daripada 9 manfaat ini kita baru habis bonus prestasi dan juga cara naik AM, cara naik AM. Dan kita juga ada kelas ketiga dan kelas keempat. Okey, kita ada lagi 2 kelas. So di mana kelas ketiga kita juga akan cerita hak keistimewaan seseorang AM. Okey, apa kelebihan nak jadi sebagai AM? Apa anda boleh buat dalam pangkat AM dan ke atas, dan juga bagaimana pengiraan bonus kepimpinan. Dan juga sehingga tabung kereta, kita akan pergi sehingga tabung kereta dalam sesi CAP ini.
Jadi itu saja daripada saya untuk malam ini dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta-peserta EBLC untuk pada malam ini meluangkan masa walaupun dalam masa wabak COVID ini. Jadi saya harap anda semua sehat, sejahtera dan juga kita jaga kita. Saya serahkan kepada Encik Rizwan. Encik Rizwan, dipersilakan. Alright, terima kasih kepada Mr. Dinesh di atas perkongsian beliau tadi selama lebih kurang dalam sejam 10 minit macam tu Okey, so harapan kami supaya anda semua dapat dapat manfaat daripada kelas kita pada malam ini dan harap-harap semuanya boleh tak blur lah boleh faham dengan jelas tentang bonus prestasi dan juga bagaimana untuk naik pangkat jadi EM So sebelum kita meneruskan lagi majlis kelas kita pada malam ini, jom kita ambil gambar ramai-ramai dulu. Cik Zaidi, boleh ambil gambar? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, malam ni freestyle. Okey, ada 2 page saja. Okey, page yang pertama. Minum sikit. Alright. 1, 2, 3. Itu page yang pertama. Sekejap Untuk page yang kedua pula. Okay, page yang kedua ready. 1, 2. Ada 1, 2, 3. Okey, selesai. Alright, terima kasih kepada Cik Zaidi. Okey, so jom kita teruskan lagi untuk yang seterusnya. Saya izinkan saya kongsi skrin dulu. Okey, so ini macam mana kelas matematik kita? Mengimbau kembali zaman-zaman waktu belajar dulu. Hari ini kita banyak belajar pasal pengiraan, macam mana nak kira persen. Okey. So supaya malam ni anda semua boleh tidur dengan tenang, boleh absorb semua ilmu yang dapat hari ni. Yang mana belum naik AM, lepas Mr. Dinesh kongsikan dengan anda sebentar lagi. So harapan kami lepas ni cepat-cepat naik jadi AM. Alright. Okey, so seterusnya wellness bonus macam mana nak dapat, itu cerita kemudian. Okey, so just untuk pengetahuan anda juga, okey, sebelum saya meneruskan untuk yang challenge, untuk kelas EBLC yang seterusnya, minggu depan kita akan ada kelas EBLC produk akan berkenaan dengan live enzyme dan juga REF, sambungan daripada kelas yang pertama pada bulan lepas, dan pada minggu sekali lagi pada 20 hari bulan dan juga 27 hari bulan 10, 2 minggu berturut-turut adalah sambungan kepada kelas CAP. Tapi kali ini untuk next class, hak istimewanya hanya diberikan kepada AM dan ke atas sahaja. So kita tak akan umumkan dalam grup EBLC dan ianya terbuka kepada pengurus agensi dan ke atas sahaja. Okey, so harap maklum. Seterusnya, okey, pengumuman Okey, tadi anda dah belajar tentang bonus prestasi, dah tahu macam mana nak kira untuk dapatkan bonus prestasi anda. Okey, so kita nak buat satu challenge kepada anda semua, iaitu cabaran pertumbuhan bonus prestasi. Apa maksud pertumbuhan? Maksudnya growth ataupun perkembangan. Kita tak akan kira prestasi bulan semata-mata, tapi kita akan comparekan dengan bulan sebelumnya, iaitu bulan September. Okey, tapi sebelum tu kita pergi dulu kepada syarat-syaratnya. Yang pertama, daftarkan nama dan kod CBO anda di grup EBLC. Tarikh tutup pendaftaran 9 Oktober 2020 jam 6.30 petang hari Jumaat kita akan tutup. Esok saya akan buka untuk pendaftaran. Siapa yang berminat untuk join challenge ni, sila berikan nama dan juga kod CBO anda dalam grup EBLC. Okey, bermula besok sehingga hari Jumaat. Okey, so yang kedua, buat posting harian berkaitan bisnes dan juga produk CNI bebas. Whatever anda nak post, suka hati anda, as long as berkaitan dengan CNI, walaupun cerita motivasi ke cerita pasal aktiviti seharian anda pun dikira juga. Just anda hashtag EBLC 11 EBLC 11. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ini paling penting, tingkatkan PV jualan sendiri, PSPV anda berbanding dengan bulan September.
2020 sebanyak yang mungkin. Katalah bulan ni anda dapat, bulan lepas September anda ada 200 personal sales PV. So bulan ni anda kena gandakan ataupun lebihkan lagi, dapat 1000 PSPV. So anda dikira tambahan pertumbuhan sebanyak 800 PSPV. Katalah bulan lepas anda ada 6000 PSPV. So bulan ni anda dapat 5300. So tiada pertambahan PSPV di situ. So kita tengok pada pertumbuhan, bukan kiraan PSPV secara total. So gandakan. Kalau bulan lepas kosong, bulan ni 200, so pertumbuhan anda dikira 200 PSPV. Macam itulah seterusnya. Tak faham nanti boleh sambung tanya dekat dalam grup EBLC. So pemenang dikira berdasarkan pertumbuhan PSPV yang tertinggi. So walaupun anda ada 10,000 PSPV tapi disebabkan bulan lepas anda ada 9,000 PSPV, pertumbuhan anda cuma 1,000 PSPV saja. So harap maklum, jangan ingat bila PSPV anda tinggi, oh anda terus pemenang. Tidak. So kita akan tengok bergantung pada growth, pada pertumbuhan. Okay. So untuk kempen ini adalah berlangsung sepanjang bulan Oktober 2020 dan pengumuman pemenang akan diberitahu pada bulan 11 nanti waktu kelas EBLC yang seterusnya. Okay. So hadiah yang menarik menanti anda semua. So besok boleh start daftar kat dalam grup EBLC. So kita akan monitor semua mereka yang berdaftar. Kalau ada 50 orang, 50 orang kita akan monitor. Tak ada masalah. Masukkan je nama anda. Mana tahu mungkin rezeki anda kali ini boleh jadi pemenang. Alright. So next, jangan lupa pada hari Khamis ini 8 Oktober 2020 kita akan mengadakan FB Live di FB page CNN Malaysia yang bertajuk Well3 Royal Jelly Kekal Cantik Jelita. Dan bersama-sama kita tetamu jemputan istimewa. Malam ni pun saya nampak mereka berdua, iaitu Ruby Agency Manager Encik Nazari dan juga Puan Nurlela yang akan berkongsikan pengalaman tentang pengetahuan mereka tentang Royal Jelly. Dan kita akan ada peraduan kongsi dan menang yang mana anda bakal boleh memenangi Well3 Royal Jelly 30 sachet bernilai RM112.30. Kita akan cari 2 orang pemenang dan sepanjang FB Live tersebut berlangsung, kita akan ada sesi kuis yang menawarkan hadiah tambahan yang tak kurang juga istimewanya. Okey, so hari ini kelas EBLC, hari Khamis FB Live. Pada hari Sabtu kita ada satu lagi FB Live iaitu e-boss, pilihan di tangan anda. Buatlah pilihan yang tepat bersama-sama kita tetamu jemputan istimewa Double Diamond Agency Manager Murad Basir dan juga Diamond Agency Manager Suhaila binti Arsyad. So pastikan anda bersama-sama dengan kami dan juga kita ada penampilan istimewa pada hari tersebut iaitu bagi mereka yang memenangi surprise draw bersama dengan Datuk Fazli Yaakob. Kita akan ada sesi masak-memasak waktu FB Live tersebut pada hari Sabtu ini bersama dengan beliau dan juga para pemenang surprise draw CNI yang terkini. Okey, so pastikan pukul 3 petang dua-dua FB Live ini adalah pada pukul 3 petang, Khamis dan hari Sabtu. So lapangkan kalender anda, pastikan anda join FB Live pada hari-hari yang disebutkan di dalam seperti mana yang tertera dalam skrin anda ini. Okey, so setakat itu dulu kelas kami pada malam ini. Jam pun dah menunjukkan pukul 10.35 malam. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam kelas EBLC pada minggu depan. Jika ada sebarang kemuskilan, sebarang pertanyaan, boleh ajukan terus di dalam grup EBLC yang mana di situ akan ada staf-staf CNI yang akan membantu anda jika ada sebarang pertanyaan. Dan diharapkan nanti untuk kempen, untuk challenge pertumbuhan bonus prestasi, ramai-ramai boleh join bersama-sama dengan kami pada hari pada sesi kali inilah. Okey, so setakat itu dulu. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.